Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini kita nak sambung lagi topik bab 1. Semalam kamu dah kalau kamu tonton video yang cikgu kongsikan, kita ada pertama tentang definisi, okey, reka cipta ni. Kemudian cikgu terangkan tentang perkembangan zaman dalam reka cipta lah. Okey, so dalam yang perkembangan tu kita ada 3 zaman. Okey, zaman pra-revolusi industri, zaman revolusi industri, dan yang ketiga adalah zaman revolusi industri kedua. Okey, jadi hari ini kita nak sambung kepada perkembangan reka cipta dalam pelbagai bidang. Okey, jadi kita lihat pengkhususan dia kepada 6 bidang lah. Okey, yang pertama dalam bidang pengangkutan. Okey, kita nak tengok sejarah bagaimana dalam sesuatu bidang tu berubah dia punya perkembangan tu. Okey, yang pertama bidang pengangkutan. Kalau lihat di sini, pengangkutan bermaksud pembawaan barang-barang dan lain-lain dari satu tempat ke tempat lain. Okey, jadi kalau kamu boleh lihat di sini, pengangkutan terbahagi kepada 3, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan air, dan pengangkutan udara. Jadi kalau macam kamu sekarang ni, daripada kamu lahir sampailah kamu sekarang ni dah tingkatan 4 dah pun, jadi kamu dapat lihat lah setiap kalau kamu dapat lihat perkembangan tu. Okey, orang kata pengangkutan ni semakin canggih. Okey, dia cuba untuk create satu yang lebih cepat. Kalau dulu sebelum ni kereta api, kalau naik kereta api dalam ambil masa jugalah kan, 5-6 jam. Tapi sekarang dah ada kereta api jenis kelajuan tinggi. Jadi macam jarak yang jauh pun dia jadi singkat. Okey, jadi kita lihat perkembangan satu-satu bidang ni lah. Okey, yang ni evolusi pengangkutan darat. Okey, sebelum ni menggunakan tenaga manusia, kemudian berkembang menggunakan haiwan sebagai inilah nak membawa muatan tu kan, menggunakan haiwan. Jadi manusia sebagai yang macam tuan dia lah kan. Kemudian pergi kepada mencipta basikal. Kalau kamu lihat semalam pun ada cikgu terangkan, okay, siapa yang cipta basikal ni. So dulu basikal tayar depan besar, tayar belakang kecil. Ada tempat duduk kecil. Kemudian evolusi lagi kepada beca, supaya kan macam dulu sebelum tu basikal tu naik seorang je. Okay, beca ni dia jadi naik, boleh naiklah 2 orang, 3 orang kan. Kemudian berkembang lagi dengan penciptaan enjin. Okey, terciptalah motosikal pertama berenjin, kemudian upgrade jadi kereta. Okey, kemudian upgrade lagi, kereta boleh bawa sikit je. Lepas tu upgrade buat lampas, lori apa semua tu. Okey, kalau kat sini dia tunjuk lokomotif. Okey, lokomotif ni kereta api lah. Kereta api dulu menggunakan enjin steam, kemudian upgrade jadi guna enjin diesel. Dan last sekali sekarang ni kita ada jenayah elektrik. So dia kalau dulu naik kereta api ni kira bawah asap lah, tapi sekarang dah lebih selesa, dalam tu pun dah ada aircon. Okey, so boleh tengok lah bagaimana dia berkembang. Okey, mungkin lepas ni dah ada dah macam sekarang pun memang dah ada dah kapal terbang kan. So mungkin lepas ni ada kapal terbang yang lebih berteknologi tinggi ke, kita tak tahulah. Mungkin awak lah salah seorang pereka cipta ni kan nanti. Okey, so kita lihat pula evolusi pengangkutan air. Kalau sebelum ni menggunakan pendayung, okay, sampan, rakit, perahu. Dulu-dulu orang guna rakit tu dibuat daripada buluh. Cikgu tak tahulah kamu sempat ke tidak naik rakit tu. Okey, kemudian dah upgrade, dia jadi menggunakan kapal layar. Okey, kemudian sekarang ni dah ada kapal persiaran feri bot laju. Contoh macam feri dekat Penang. Kalau kan sebelum ni siapa yang pernah naik feri kan, macam mana keadaan feri tu. Sekarang dia dah tahun 2021 ni dia dah menawarkan feri feri bot laju lah kan. Jadi lebih cepat lah sampai. Kalau dulu feri tu boleh bawa kereta, jadi sekarang ni dia dah tak bagi dah kan. So kamu boleh tengok lah yang tu perkembangan dalam pengangkutan air. Kemudian kita ada pengangkutan udara. Dulu belon udara panas ni kena panaskan dulu bagi ada udara panas dalam belon ni. Kemudian barulah belon tu boleh naik ke atas. Kemudian kita ada zeppelin. Lepas tu ada kapal terbang ciptaan Wilbur.
Lepas tu ada helikopter, space shuttle, and then sekarang ada kapal terbang moden. So ada kegunaan dia masing-masing lah. Okay. Mungkin kalau dulu balon udara panas tu kira familiar lah sebagai satu pengangkutan. Okay. Tapi macam sekarang kita gunakan balon udara panas tu sebagai satu tarikan pelancongan. Okay. Jadi macam dia masih ada, tetapi kegunaan dia tu dah berubah. Okay. Kalau dulu memang untuk kegunaan nak mengangkut daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi sekarang ni dia jadi macam tarikan pelancongan. Tapi disebabkan musim COVID ni, orang tak boleh pergi melancong lah. Okay. Kemudian kita lihat kepada bidang yang kedua dalam bidang pendidikan. Okay. Pendidikan kalau dulu lah, kalau cikgu rasa kamu tak pastilah sempat ke tidak guna papan hitam ni. Tapi zaman cikgu dulu sempatlah guna papan hitam ni, guna kapur tu. Okay. Sebelum tu kalau ikut fasa dulu-dulu orang lukis atas batu. Kan? Zaman purba dulu, zaman pra-revolusi tu dia lukis atas batu. Kemudian upgrade lah jadi papan hitam, menggunakan kapur. Kemudian berubah menggunakan papan putih. Okay. Lepas tu bila dah ada teknologi, kita menggunakan LCD dan sekarang dah ada smart board dah. Okay. Tapi kat sekolah kita masih tak ada smart board ni, tak ada LCD papan putih tu, ada biasa nampak lah kan. Tapi smart board belum ada, tetapi kalau di sekolah international, diorang dah mula menggunakan smart board ni. Okay, dalam PDP diorang. So lebih mudah lah, just sambungkan ke peranti ataupun dengan kemudahan internet tu, jadi boleh guna terus direct kat situ. Macam sekarang lah kan guna Google Meet apa semua tu. Okey, kemudian pergi ke dari segi penulisan dan percetakan pun ada evolusi dia. Dulu-dulu orang menggunakan kulit kayu, kulit binatang lah. Okey, dia nak menulis atas tu tak ada papan apa semua kan. Jadi pada tahun 100 sebelum Masihi, orang Cina menemui cara pembuatan kertas. Okey, pada tahun 500 Masihi, penjilidan buku mula diperkenalkan. Dulu tulis atas kulit haiwan je lah. Lepas tu bila dah jumpa kertas tu, bila dah dapat pembuatan kertas ni, okey, mula menulis di atas kertas. Lepas tu upgrade. Okey. Orang Jepun menemui cara mencetak blok. Okey. Dah kalau dulu kan menulis secara manual. Okey, lepas tu dah mencetak secara blok. Jadi senang, chop je, chop. Lepas tu pada tahun 1450 Gutenberg membuat mesin mencetak moden, cetak bertaip. Lepas tu pada tahun 1795 cara pembuatan pensel ditemui. Pada 1795 ni baru orang tahu macam mana nak buat pensel. Okey. Pada tahun 1867 mesin taip digital. Kemudian pada tahun 1930-an pen mata bola dicipta. Masa ni baru orang guna pen. Sebelum tu guna pensel lah dan juga bercetak ni kan. Okey, jadi setiap sejarah ni kalau boleh tahu dan ingat jugalah. Sebab kadang-kadang mungkin soalan tu dia boleh tanya juga kan. Okey, yang tu dalam evolusi bidang pendidikan. Kemudian kita pergi dalam bidang teknologi tenaga. Okey, tenaga ni kita ada dua jenis lah. Satu tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan satu lagi tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, apa beza dia? Beza dia, tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini mengambil masa yang sangat lama untuk memperbaharui. Okey, sumber tenaga terhad dan akan habis pada masa hadapan, memberikan kesan buruk kepada bumi kerana membebaskan gas karbon monoksida. Okay, contoh dia bahan api fosil, bahan radioaktif. So seperti mana yang kita tahulah macam petroleum ni kan, semuanya sumber bumi yang dia lama-lama nanti akan habis. Macam tu. Tapi nak dapat tu bukan semua tempat ada. Jadi yang tu dalam kategori tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui ini adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam masa singkat. Sumber tenaga ini tidak akan habis dan tahan lama, mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya angin, air, suria, benda yang memang berlaku semula jadilah. Yang tu dalam kategori boleh diperbaharui. Okey, jadi kalau tengok kat sini, sebelum ni orang menggunakan steam. Lepas tu menggunakan arang batu. Okey, bila dah jumpa petroleum,
menggunakan petroleum, tetapi dia memberikan kesan buruk kepada alam sekitar lah. Okey, dia melepaskan gas karbon monoksida. Jadi macam penggunaan kereta kan yang berenjin ni menggunakan petrol, jadi dia. Dan satu lagi, benda ni tenaga macam contoh petroleum ni dia akan habis. Jadi kita perlu cari satu solusi lain. Jadi sebab itulah membangunkan tenaga elektrik, okey, tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa kan, guna empangan, okey, guna tenaga nuklear, tenaga solar. Tenaga nuklear ni pun sebenarnya bahaya juga sebab dia memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, jadi kita lebih prefer untuk menggunakan tenaga daripada alam semula jadilah. Alright. Kemudian kita pergi kepada bidang pertanian. Okey, bidang pertanian kalau dulu menggunakan cara tradisional macam tadi contoh cikgu bagi tu, dulu menggunakan kerbau, sekarang ni dah guna traktor kan. Jadinya kamu boleh tengoklah dari segi perkembangan. Kalau dulu mula-mula tu menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia maksudnya manusia buat secara manual, satu-satu cocok, and then cangkul apa semua tu. Kemudian dia menggunakan, tengok ada kerbau kan, kerbau ni boleh dilatih lah. So menggunakan haiwan, dan kemudian sekarang ni dah ada dah banyak jentera moden untuk memudahkan kerja-kerja pertanian tu. Okey. Last kali kita ada bidang komunikasi. Okey, bidang komunikasi dulu bila nak berkomunikasi ni kita tulis surat. Okey, tulis surat and then post lah, ataupun dulu macam telegram. Okey. Kemudian menggunakan telegram. Okey, telegram maksudnya menggunakan khidmat macam telefon. Ring-ring apa semua kan. Kemudian berkembang kepada penggunaan email. Sekarang aplikasi senang, orang share dalam internet je, simpan dalam cloud and then email kan lah kat mana-mana tu. Jadi bidang komunikasi tu lebih pantas. Kalau dulu surat ni nak sampai 2-3 hari, kadang makan masa berbulan-bulan lah. Okay, sekarang ni email hantar pagi, dalam 5 minit lepas tu terus sampai dah, ada dah dapat. Jadi lebih mudah lah. Okey, yang ni contoh evolusi telefon. Kalau dulu telefon macam ni, rasa-rasa sekarang nak guna lagi tak? So sekarang ni telefon dah canggih, lebih nipis, lepas tu boleh touch screen kan. Okey, ada satu lagi iaitu bidang pembinaan. Bidang pembinaan ni semakin berkembang pesat. Kalau tengok contoh yang ada ni, dulu guna jambatan kayu, lepas tu naik jambatan besi, sekarang dah ada jambatan boleh angkat, tak perlu pergi luar negara. Dalam negara kita pun dah ada dah jambatan boleh angkat ni. Okey. Jadi dalam segi bidang pembinaan ni juga, kalau sebelum ni bancuh simen tu kan, nak buat rumah, naikkan bata satu-satu. Tapi sekarang ni dia dah guna teknologi ABS, tak silap cikgu. Maksudnya dia naikkan dinding tu secara blok. Jadi pasang tu lebih cepat, lebih mudah lah. Dan kos dia pun lebih murah berbanding kalau menggunakan tenaga manusia tu. Satu, dari segi masa tu agak lama, dan juga dari segi upah. Jadi kalau kamu lihat kat sini tadi, kita dah bincangkan tentang perkembangan. So ada 6 bidang yang kita boleh lihat lah tadi, explanation daripada cikgu, perkembangan dalam setiap bidang tu. Jadi kamu boleh juga explore, cuba lihat di sekeliling apa yang kamu nampak, produk yang orang kata mengalami satu evolusi tu. Boleh juga explain kan, and then nanti kita akan bincangkan balik. Okay, so sekejap lagi kita sambung lagi untuk topik seterusnya.